Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam sesi Connecting Dot Learning CDL Hands-on Cluster IPG, Institut Pendidikan Guru. Saya Dr. Abdul Hadi bin Magdawi, selaku penyelaras CDL Cluster IPG, mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan semua dalam sesi CDL pada kali ini. Seperti biasa, kita akan ada dua sesi pembentangan. Yang pertama, snippet oleh Datuk Dr. Mahendra Singh, dan yang kedua, kita akan bersama-sama dengan pembentang yang kita jemput khas, iaitu Dr. Munirah binti Abdul Hamid, yang akan membentangkan pembentangan yang bertajuk penyelidikan kualitatif, pencerahan asas, ya. Dan seperti biasa, kita akan mulakan dengan snippet dululah, ya. Baik, untuk tidak melengahkan masa, saya dengan ini mempersilakan Datuk Dr. Mahendra Singh untuk memulakan snippet beliau. Dipersilakan, Datuk. Selamat petang dan selamat sejahtera, selamat Hari Raya kepada semua yang dapat bersama pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, saya pilih topik yang mungkin sangat rapat dengan jiwa kita semua. Dan juga kepada semua peringkat lah, guru, pengetua guru besar yang bertugas di pejabat, kita sebenarnya all are one family. Kita bergantung, saling bergantung di antara satu sama lain. Tak ada siapa boleh berfungsi sendiri. Kalau kita di PPD atau JPN, kita bergantung kepada mereka yang on the ground. Pengorbanan mereka, guru, pemimpin sekolah dan sebagainya. Dan kadang-kala banyak yang guru buat, banyak yang pemimpin sekolah buat. Sebab itu mereka digelar the unsung heroes. Sebab kita tak suka kadang-kala nak heboh-heboh. Kita buat je dengan cara kita sendiri di sekolah. Bila apa juga bantuan yang diperlukan di peringkat sekolah. Saya masih ingat tahun 88, arwah pengetua saya di Sekolah Menengah Hutan Melintang, Puan Haji Marwan, dia panggil saya. Cara cakap dia sangat baku lah selalu. Dia sebut nama saya. Mahendar. Saya mau cakap sikit, dia cakap. Kata, ya Tuan Haji. Kita kena cari duit sedikit. Masa tu ada yuran untuk SRP, PMR. Saya tak tahu 78 kita panggil SRP atau PMR. Dia kata kita RM15 je seorang. Tapi ada 5 orang murid yang tak mampu nak bayar. Dia kata besok last day, PIBG dah bagi sedikit. Tapi kita masih ada lagi. So you boleh cari ke? Kata boleh. Haji, beri saya masa sampai besok. Saya tanya satu NGO. Kata tak ada masalah. So dia bagi RM75. Saya datang bagi, okey, boleh register pelajar tu. So saya sangka setiap orang yang ada bersama hari ini, hampir 150 orang, 151 orang, kita ada cerita kecil kita sendiri. We have done our part. Hanya kita buat secara senyap, ya, untuk nak dapat nafkah yang terbaik. So nak dapat, there's a word for it, tapi yang nak dapat terbaik balasan dia, kita jarang sebut. So tuan-tuan dan puan-puan, bersama saya hari ini, saya nak kongsikan satu video yang saya sendiri telah lihat 3-4 kali saya ingat. Kadang-kadang terpaksa kerana anak saya yang lihat. Saya pun belajar tentang video ini kerana beliau. Okay, let's go to the next slide. Teacher gives last dollar to help kids. Please focus, dan dia mengambil masa sedikit hari ini, lebih kurang 15 minit, dan kita sama-sama melihat video ini. Alright, Miles. If 2x equals 16, what is x? Oh, sorry. I didn't realize you were still here. Should I come back? That's okay, please. I don't know. 1? Did you do the reading last night? I don't have the book. My parents can't afford it. Here. I keep an extra copy just in case. And I'll keep tutoring you after class until you catch up. Thank you. Judy, what's taking so long?
I can't wait out in the parking lot forever. I'm sorry. Do you mind giving me 20 more minutes? 20 minutes? Mrs. Parker, it's okay. I'll just go home. You've taught me enough. And have you failed another test? I don't think so. Your mom would be very unhappy if you failed another test, so I can take the bus home. I have to pick up some groceries for dinner anyway. You should have told me before I came. I'm missing the prices, right? I don't mind giving you a ride. I have to go to the grocery store to get detergent anyway. Are you sure? Yes, ma'am. Thank you so much, Rhonda. You are so sweet. It's nothing. Okay, tell me this. What is 16 divided by 2? 8? Bingo. X equals 8. Great job. All right, now let's do another problem. Okay. All right. Is that everything you need? More like all I can afford. You know, my dad used to always say, if you're gonna be a teacher, you gotta learn to eat on a budget. And boy, was he right. Do you really need the pens and the pencils? It's for the kids. It's so sad. Many of them don't even have basic school supplies. Pete, is that really your problem? You barely get paid as it is. That'll be $63.49. Wow. I didn't think it was gonna be that much. Just put the school supplies back. No, my kids need them. How much was the steak? $11.99. It still doesn't look like you'd have enough. Let's take the eggs off too. Are you sure, Judy? Oh, hi, honey. Give me a bit and I'll have dinner ready. It took you long enough. So, what's for Not again. We don't have any money for this. We barely getting by as it is. Did you bring us any food? Yes, I'm gonna make quesadillas. Quesadillas? Just go have a seat. I used to eat better when I was a broke college student. Oh, let me guess. Tomorrow's ramen? Not right now, Marvin. I already have enough stress as it is. Plus, I have to grade all of these papers before I start my lesson plan for tomorrow. So please, have a seat. You working tonight? We were supposed to watch Casablanca. I can't, I'm sorry. I can't do that anymore. We can watch it on the weekend. You spend more time with them children than you do your own husband. You act like they're your own children. It's not like you're getting paid any extra for doing any of this. Hello there. You must be Mr. Parker. Richard Carlisle, First National Financial. We've been trying to get a hold of you. Okay. As you probably know, your mortgage is past due. As of today, you're 60 days, which means you're at risk of foreclosure. Well, thanks for stopping by, Mr. Carlisle. Sure, I just, You see this, Judy? We're about to lose the house. we're gonna get through this. Just pray, okay? We need more than prayer. We need money. You know I can't work because of my disability. It's not like the government gives me much. I think you're just gonna have to get a better paying job. I'm not giving up on teaching, Marvin. But what are we gonna do, huh? If you're not gonna stop teaching, then at least stop wasting our money on these kids. I'm not wasting money on them. I'm trying to help them. I always believe if you help people, it'll find a way of coming back to you. You've been helping these kids for 25 years, Judy. And what do you have to show for it? A cheap plaque? It's not true. Look at these. Look at these. These are all letters from past students.
saying how much of an impact I had on their lives. JR, isn't he the student you bought a bike for when you started teaching because his was stolen? So you spent $200 on him, and all you got in exchange was a piece of paper. Well, I guess your good deeds really do come back to you. If you read it, it's really a very sweet letter. They all are. Yeah, well, letters aren't going to pay the mortgage. I'm ready for dinner. Mrs. Parker. Hi, Miss Burton. Is everything okay? No. Miles got a C- on his last test. Isn't it wonderful? He did so much better than the test before. No, it isn't. He's still failing. Well, math doesn't come naturally to Mom. That's why I'm doing all I can to help him. Don't blame my son. You are the teacher. You are responsible for what he learns and what he doesn't learn. I knew I should have listened to my gut. And now I have to talk to Principal Danvers about switching him to a new teacher. What? Please don't do that. Miles and I, we have a special connection. If you could just give me a little more time. Your time is up. You should have done that a lot sooner. Gosh, the nerve. You okay? I don't know what I did wrong. You just care too much. That's all you did. You gotta stop putting so much energy into these kids. Start taking care of yourself. Everything okay? No. Today was probably one of the worst days of my teaching career. One of my students' moms, she was yelling at me, and she even pulled the student from my class. It was horrible. Exactly why you should quit. Marvin. Listen, I'm serious. Look at everything you do for these kids, and no one appreciates it. Not even the parents. Miss Parker? Yes, Abigail. Is everything all right? Mm-hmm. I was just studying for tomorrow's test, and I had some questions. Do you think you can help me? Right now? If that's okay. Judy, we gotta go home. We don't have time for... I can take the bus, or I can get a ride again. You just go ahead and go home. Come on, sweetheart. I'll help you. We can sell this. No. Your father gave you this, and I know how much it means to you. No. Well, what other choice do we have? Well, if we're gonna sell your watch, we might as well. Absolutely not. We're not gonna sell your engagement ring. I can't believe we're even in this situation. Even with all of this, it's still not enough for the $15,000 we need. Okay. Then we'll have to move. It's not the end of the world. This house is too big for us anyway. It was fine when Sebastian was growing up, but now, with just the two of us, we don't need all this space. Have you told him? He just got married. They have a baby on the way. I didn't want to stress him out. I remember when he was little, and all his toys was all around here. And I used to get mad coming down the stairs and stepping on all his Legos. Yeah, he grew up too fast. Now, I used to hate when his house was so messy because his stuff was all over the place. But now, I wish I could bring some of that messiness back. There are a lot of memories in here. Well, I
guess it's time. No. I'll get it. We just need some days to gather our belongings and then we're out of here. I'm sorry? We can't pay the balance, so give us about a week. That's all we need. Mrs. Parker, I don't work for the bank. It's me, Justin Russell. JR? JR, oh my goodness, it's so good to see you. Is it the bank? No, it's JR. He came to see me. What a nice surprise. Oh, wow. So how you been? I've been good. I'm in real estate now, which is actually why I'm here. I saw that your house was in foreclosure, but it's all public record. Yes, it's okay. We're managing. So you come on inside and I can make us some tea. Oh, actually, I was hoping that you'd come outside. I have a little surprise for you. Starting with this. $3,000? Why? I would never forget when you bought me that bike when I was a little kid. That meant the world to me back then. That bike only costs $200. I can't take this. No, it's not just the bike. It's how much you helped me and how much you believed in me. Honestly, I wouldn't be here if it wasn't for you. I probably wouldn't have graduated. Honey, look. That's nice. Not enough to save the house, but can use it as a deposit on the new apartment. Thank you very much. Oh, there's way more where that came from. There is? A lot more. Who said that? Why don't you come outside and see? Who are all these people? Hi, Miss Parker. It's me, Corey. Corey Miller? Oh my gosh, it's been ages. I know. But, you know, I never forgot all those times when I didn't have my lunch money. You would always buy me lunch. So, I want to say thank you. No, this is too much. Thank you. This is for all those hours you'd spend tutoring me after school, and no one else would. Wow, I don't know what to say. Hey, Miss Parker, it's me, Jamie. You paid for my textbooks when my family couldn't afford it. I don't know if you remember. Of course I remember you. Oh, I can't believe this is happening. How did you manage to do this? Well, when I found out what you were going through, I posted about it on our alumni Facebook group. So, turns out a lot of people remembered you for all your kind deeds. So, they all wanted to help. And there were actually a lot more alumni. They couldn't be here, but they were able to donate through our GoFundMe page. GoFundMe? Yeah, so now not only do you have to not worry about foreclosure, but you no longer have to worry about the mortgage payments. Oh! You can pay off the whole house now. This is for me? Yeah. I can't believe this. Oh, I can't believe this. Oh, thank you, God. Oh, God, our prayers have been answered. Oh. Well, you were right, honey. When you help people, it always finds its way back to you. Oh, yeah. Does that make sense now? Now it does. Thanks so much for your help. Oh, you're welcome, sweetheart. I'm always here when you need me. Okay. See you later. Bye-bye. Oh, I'm sorry, honey. I just finished and I was just... Oh, no. Take all the time you need. No rush at all. I just came by to say that there's someone here to see you. Miss Burton, how can I help you?
Miles got his first test back with Mr. Souble. He got his first F. Oh, I'm sorry to hear that. His new teacher won't help him the way you did. So I was wondering if you would be open to taking him back. I see now that he really struggles in math, and no one cares to help him the way you did. Well, I don't know. Please, don't punish him for my bad decision. Miles really loves you. Well, okay. Only under one condition. When he grows up and he becomes really successful, he has to write me a letter. I love when my students write me a letter. Of course. Thank you for believing in it. Can we stop past the store so I can pick up something? Actually, I already went because I'm making you dinner tonight to show you how much I appreciate you. Don't get so excited. It's just quesadillas. Oh, quesadillas is fine. So while you're cooking, I can get my work done, and then we can watch Casablanca tonight. Well, that's music to my ears. All right, now, it's okay. Hey. Ya, terima kasih semua. I hope it was meant to write a letter to me. Many teachers have done that, and students do write. I have experienced that myself. Kadang-kadang kita terkejut ya bahawa benda-benda kecil yang kita buat, dan juga pengalaman saya dekat sekolah di Hutan Melintang ini, kami buat kan hari kantin tahun 80-an tu sangat perkara yang selalu diamalkan. So kelas saya ini kelas the 10th class atau the 9th class, tingkatan 2. Dan mereka semangat begitu kuat, dan kita buka gerai koleksi kami dengan semua pelajar terlibat jual capati. Of course saya buat capati itu, tapi student saya buat semua perkara yang lain. Dan kita dapat koleksi kedua tinggi for that day. Nearly 2,000 ringgit plus. So yes, to me it was okay, dah habis, gone. Tapi bila saya ditukarkan daripada sekolah itu, dan saya balik bertugas di maktab tentera, belum saya tinggalkan sekolah itu, saya bagi alamat kampung saya di Batu Gajah. And one day when I went back, I saw this letter, dan saya pernah ceritakan dalam sesi CDL ini. Dan pelajar itu kata, selamat sejahtera cikgu, saya harap cikgu sihat dan sebagainya. Cikgu, saya masih ingat hari kita buka gerai untuk hari kantin. Dan kami seronok kerana dapat memberi sumbangan, dan it was so touching, you know, bahawa kita, apa yang kita anggap sebagai satu perkara yang biasa, bagi pelajar 2 tahun kemudiannya menjadi satu ingatan bersama yang sangat memberi pengaruh kepada mereka, mempengaruhi minda mereka. So tuan-tuan dan puan-puan, I'm sure all of you ada cerita you sendiri. Hanya kita kadang-kala seperti saya sebut pada permulaan kita hari ini, kita tak kongsikan. So tuan-tuan dan puan-puan, ada hari kita rasa seronok, ada hari kita down sedikit, tapi kita sama-sama memberi semangat kepada rakan di tempat kerja. Kalau semangat rakan kita turun, kita beri semangat pada dia. We are a team. We are a team, dan pihak pemimpin sekolah pun beri sokongan sebegitu. Kita tidak mau jadi keadaan di mana orang rasa kecil hati dan dah seranda, tak mau jadi cikgu lagi dan sebagainya. Walaupun suami Puan Parker kata leave teaching, tapi dia kata no. I mean, jiwa dia, you know, she's a real passionate teacher. Banyak buku yang saya paparkan di sini, The Passionate Teacher. Today we always need passionate teachers. So ada banyak tulisan yang lain juga sebelum ini pun tadi. Jangan lupa, no one can hand you experience, but they can hand you a book. They can share with you a makalah.
buku adalah beban latihan untuk minda, kita sentiasa boleh dapat ilmu daripada pelbagai sumber, daripada sembang dengan rakan-rakan. Dan akhir sekali, remember, if a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. That is our biggest task, our biggest duty. And remember, students always remember us. Pelajar kita akan sentiasa mengingati cikgu dia. Seperti yang berlaku dalam coretan yang kita lihat tadi. Murid-murid datang. Dan ada yang sebut dalam chat pun, bahawa di sekolah mereka pun ada murid yang balik dan beri sumbangan kepada sekolah. I think that's so nice. That's so nice. Artinya sistem pendidikan kita ada titik-titik dalam sistem pendidikan kita yang membawa makna yang tinggi dalam jiwa murid kita. Kita nak perkara yang sama dalam jiwa setiap murid. We want to have them, let them have the best experience, not the worst experience. One of my professors always used to say, Mahinda, teaching and learning is about having good feelings. Kita nak murid kita tinggalkan sekolah dengan good feelings. If they have good feelings, they will always talk about your schooling. Mereka akan sentiasa cakap, walaupun umur dah 50. 2 days ago, saya ke klinik bersama isteri, dan doktor itu adalah murid kepada ayah mertua saya. Dan soalan pertama, sebab dia tengok nama isteri saya, Sarjit ko, anak perempuan Malkiat Singh. How is Mr. Malkiat? He said, oh, he's good, he's at home and this and that. He was very strict, but he always taught us that. You see, that is, pelajar itu sekarang berumur 66 tahun, doktor itu. Dan dia kata, please send my regards to him. All of us in our WhatsApp group will never forget him. Never forget, we still talk about him. Itu saja daripada saya hari ini. Dan terima kasih kepada semua yang dapat bersama satu sokongan yang sangat padu. Dan kita harap kita akan kekalkan semangat sebegini. Okay, terima kasih saya ucapkan kepada Datuk Dr. Mahendra di atas perkongsian yang amat menarik tadi. Perkongsian yang bertajuk Pengorbanan Guru, The Unsung Heroes. Okay. Mudah-mudahan apa yang dapat dikongsikan tadi dapat kita gunakan, kita manfaatkan dalam kerja buat kita sebagai seorang guru, ya, yang bertugas sama ada di sekolah, di Institut Pendidikan Guru dan di mana-mana juga. Ya. Baik, seterusnya kita akan pergi kepada sesi yang kedua, iaitu sesi pembentangan oleh Dr. Munirah binti Abdul Hamid. Ya. Dr. Munirah, ya. Ada di talian Dr. Munirah? Boleh? Ada, saya ada, insyaAllah. Okey, ini dia Dr. Munirah. Ya. Baik, selamat datang ya Dr. Munirah ke CDL Hands-on Cluster IPG, ya. Connecting dot learning, ya. Baik, sebelum saya serahkan apa nama ni pembentangan ini kepada doktor, ya. Saya ingin bacakan terlebih dahululah, ya, latar belakang doktor, ya. Tengok latar belakang hebat orangnya, itu apa? Kita butuh pada petang ini, ya, dapat perkongsian dari seorang yang hebatnya. Baik, saya bacakan, ya. Payu brief apa nama ni, secara ringkas, ya, supaya data dia. Baik, Dr. Munirah binti Abdul Hamid ni merupakan seorang pensyarah kanan di Jabatan Sains Sosial Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh, ya. Beliau merupakan anak kelahiran Perak, ya, yang mendapat pendidikan asas di negeri kelahiran di negeri Perak dan melanjutkan pelajaran hingga ke peringkat tertinggi PhD di University of York, ya, di England, ya.
beliau mendalami bidang pembangunan kurikulum dan menghasilkan tesis kualitatif yang melihat kepada amalan pendidikan keusahawanan di sekolah rendah. Ya. Beliau juga pernah menjadi guru di Sekolah Menengah Kuala Methodist Teluk Intan sebelum menjadi ahli keluarga Institut Pendidikan Guru sejak tahun 2007. Ya. Iaitu bermula di Institut Pendidikan Guru Kota Baru dan kini di Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh. Ya. Beliau juga pernah terlibat dengan beberapa pendidikan di peringkat FPG dan juga Institut Pendidikan Guru Malaysia, peringkat kebangsaan, serta pernah membentangkan hasil kajian beliau di peringkat kebangsaan dan juga peringkat antarabangsa. Ya. Sebelum menjawab pensyarah Jabatan Kanan, beliau sebenarnya merupakan Ketua Jabatan di Jabatan Pendidikan dan Inovasi di Institut Pendidikan Guru. Jadi kita bertuahlah pada petang ni dapat seorang yang banyak pengalaman luas dalam bidang penyelidikan. Jadi kita sama-sama dengar congkir daripada Dr. Munirah pada petang ini. Okay, jadi untuk meneruskan acara, saya serahkan teruslah kepada Dr. Munirah untuk membentangkan tajuk pembentangan pada hari ini, iaitu pendidikan kualitatif pencerahan asas. Okay, dipersilakan Doktor. Thank you Dr. Hadi. Terima kasih. Puji-pujian itu diserahkan kepada Allah sebenarnya. Dr. Hadi jauh lebih hebat orangnya. Saya pun banyak belajar dari Dr. Hadi. Okey, saya rasa clear ya, because kat sini hujan. Saya harap line saya okey dan Dr. Hadi clear ya Dr. Hadi dah? Jelas. Clear. Okey, saya mulakan dengan petang ni dengan mengucapkan Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang saya berusaha Dr. Hadi, pengerusi majlis, and then yang saya hormati tadi Dr. Mahinder Singh. Saya tengok video dan saya dengar penerangan sangat motivating. Lepas tu saya nak ucapkan juga selamat petang kepada tim dan urus setia CDL dan semua rakan-rakan seperjuangan yang hadir pada petang ni. Kenapa rakan seperjuangan? Kerana kita semua cikgu, kita asalnya cikgu dan insya-Allah sehingga akhir program masih panggil cikgu walaupun memegang pelbagai jawatan. Okey, petang ni Dr. Hadi sebenarnya Dr. Hadi datang jumpa saya minta share something, apa-apa sharing lah. Yang saya kata saya boleh berani nak bercakap ialah kualitatif, kerana saya membuat PhD saya dalam bidang kualitatif. So saya tidak mengajar tetapi saya berkongsi pada petang ini apa yang saya ada. Saya percaya rakan-rakan yang ada di sini jauh lebih hebat daripada saya, yang mungkin ada lagi banyak ilmu. So kalau apa pun nak share dengan saya, I'm okay to be stopped and we can share. Okey, saya start dengan project screen sekejap ya. Okey, petang ni saya sebenarnya nak bila diminta saya tak beranilah nak cakap banyak sangat kan, kita buat satu pencerahan asas terdahulu. Orang akan bertanya kenapa kualitatif? On the way dalam presentation ni saya akan terangkanlah. Tapi saya nak minta maaf ya, kadang-kadang keluar English, kadang-kadang bahasa Melayu. So kalau presentation ni bercampur, saya minta izin pada semua. Okey, tengok kan, bila kita tengok gambar ni pun kita dah nampak qualitative research. Macam-macam perkataan ada dekat situ. Ada PhD, ada researcher, observation, make well, one, even, skill, macam-macam. So kualitatif ni panjang, lebar, besar sebenarnya. Tapi apa yang kita share pada petang ni adalah lebih kepada asas sahaja. A very basic tentang qualitative research. Koklah ada yang berminat untuk buat qualitative research. Kalau selama ni kalau kita tengok Malaysia ni dia lebih kepada kuantitatif kan. Lepas tu datang qualitative research, but now orang dah move kepada mixed method kan. Dan macam-macam lagi research yang ada sekarang ni. But minat saya memang mendalam kepada qualitative research insya-Allah. Okey, ini presentation scope saya pada petang ni memang nampak panjang tapi insya-Allah Dr. Hadi bagi saya sampai pukul 4. Kita share lah mana yang mampu sehingga pukul 4 ya. Saya akan bercakap sedikit perkenalan kualitatif dan jenis kajian, instrumen dia, kaedah pengumpulan data yang saya fokus kepada 4,
triangulation, analisis data dan penulisan laporan. Lagi satu, saya ni orang cakap laju. Kalau terlalu laju, stop me, because saya memang tendensi untuk bercakap sangat laju, minta maaf. Okey, kita tengok kualitatif ni kan. Apa sebenarnya kualitatif ni? Dia sebenarnya satu reka bentuk kajian anjal. Dia fleksibel. Dia tidak kata kalau merah-merah. No, it can change into colours. Dia anjal dan dia tidak bersifat khusus. And then dia juga berkaitan dengan kajian yang berkaitan persoalan atau pernyataan, bukan hipotesis. Kalau macam kuantitatif, kita dah ada apa yang kita, hipotesis yang kita predict, kita dah capai. But dalam kuali kita tak tahu apa-apa, kita cuma ada persoalan dan kita kaji untuk menjawab persoalan tersebut. And then kajian kualitatif melibatkan penakulan induktif. Induktif maknanya kita tak ada teori lagi sebenarnya sepatutnya. Kan mengikut Trochim dia kata kita faham situasi tu, kita kumpul apa maklumat yang ada, lepas tu kita tafsir dan kita buat generalization ataupun kesimpulan daripada dapatan kita. And then kalau Bryman lah dia kata kualitatif ni lazimnya menekankan kepada perkataan. Yang tu very basic. Sangat basic. Orang bila quantitative people see numbers, qualitative people see words. Words and words and words. Adalah gambar raja, ada gambar, ada jadual, tapi a lot of words actually. Okey, boleh dikatakan bahawa tiga yang saya boleh kata, kajian kualitatif ialah kajian yang menekankan kepada penghasilan makna untuk memahami fenomena sosial dengan mengambil kira perkara-perkara seperti pandangan dan akibat yang dirancang dan tidak dirancang. Maknanya kita tekankan makna tu, apa yang kita dapat after the kajian tu sebenarnya. And then daripada segi pengutipan data dan penjadian teori, kajian kualitatif banyak menggunakan kaedah interaksi bersemuka dengan subjek kajian dan pendekatan induktif untuk menjana teori. Dan yang ketiga, menggunakan sampel yang kecil, mengutip data secara terfokus dan mendalam serta membuat analisis secara penghuraian dan interpretasi naratif. Okey, selalunya kalau kuantitatif kan sampai boleh beribu-ribu ke, kita boleh buat banyak-banyak sampel pun tak jadi masalah. Tapi kajian kualitatif kerana dia menekankan pendekatan yang lebih banyak bersemuka and then kita go deep kepada dapatan tu, maka selalunya dapatan dia punya sampel tak ramai. Terpulang pada kajian yang nak dijalankan. And then seorang pun boleh jadi sampel, 5 orang pun boleh jadi sampel, 10 orang pun boleh jadi sampel. Dia tidak bagi macam apa? Dia tak bagi satu guideline. Dia cuma cakap it's up to you banyak mana, because qualitative ni kan the idea is to go deep and find the dapatan tu. Okey, kenapa kita pilih reka bentuk kajian kualitatif? Because kan ada macam-macam cara, tapi pada yang minat kualitatif, kenapa kita tengok? Kita tengok berdasarkan 4 faktor. Yang pertama, tujuan kajian kita. Kenapa kita nak buat kajian tu? Kajian tu untuk apa sebenarnya? Jadi, and then kita tengok permasalahan kajian kita. Masalah kajian kita tu apa? Sesuai tak kita buat kualitatif sebenarnya? Sometimes ada perkara yang kita nak kaji, kita tengok, oh rupanya dia lebih sesuai kuantitatif. Ada yang kita tengok tajuk, dia memerlukan bertemu dengan orang tu, kita duduk dalam situasi tu, oh itu akhirnya kita memerlukan kajian kualitatif. And then pengalaman pengkaji. Pengkaji tu dia ada pengalaman apa? Jujur, kalau macam saya, you tanya saya, buat kuantitatif, saya akan surrender lah kot. Kerana saya kurang arif tentang kuantitatif. Tapi kalau saya diajak untuk membuat research kualitatif, insya-Allah saya usahakan kerana minat saya dan pengalaman saya ada dalam bidang tersebut. Saya percaya tuan-tuan pun sama kan, ada masing-masing minatnya kepada apa. And then kumpulan sasaran. Kita tengok kumpulan sasaran kita tu, kesesuaian kumpulan sasaran, sepatutnya buat bentuk kajian apa. Kalau terlalu ramai, we can't afford to do qualitative because kualitatif ni memerlukan masa, tenaga untuk jumpa orang tu, kadang perlu berulang-ulang jumpa, kadang perlu duduk dalam situation tu. So kalau kumpulan sasaran yang besar, kemungkinan sesuainya kuantitatif. Tapi kalau kecil, mungkin lebih kepada kuali. But now ada option mixed method.
Yang tu saya rasa lebih ramai pakar yang sentuh tentang tu lah. Okey, jenis kajian. Saya yang nak cerita ni pasal 5 kajian yang selalu disebut. Narrative, etnografi, kajian kes, phenomenology dan grounded theory. Yang ni 5 ni yang selalu disebut dan dikaitkan dengan kajian kualitatif. Okay, kita tengok kajian kualitatif. Naratif. Naratif ni dia lebih kepada menggambarkan kehidupan individu, kumpulkan dan menceritakan kisah-kisah tentang kehidupan manusia dan menulis naratif pengalaman seseorang individu. Kajian ini dia fokus kepada seseorang. Dia kumpul data melalui pengumpulan cerita dan dilaporkan. Contoh naratif, contoh kajian naratif ni macam kita buat kajian tentang seseorang kan. Contoh prime minister ke, minister ke, guru ke, seorang sejarawan ke, itu lebih kepada naratif sebenarnya. Kita bercerita, kita dapat data mengenai orang tersebut, individu tersebut dan kita membuat satu penceritaan. Okey, etnografi. Dia adalah penjelasan bertulis mengenai sesuatu budaya tentang adat, kepercayaan, tingkah laku yang berdasarkan kepada maklumat yang dikumpulkan dari kerja lapangan. Ini adalah kajian deskriptif ke atas budaya, sub-budaya, institusi atau kumpulan sesebuah masyarakat. Itu Sabita Marikan cakap. Okey, etnografi ni kita kaji budaya. Saya dalam mencari nak bagi contoh etnografi, saya terjumpa satu kajian yang dibuat oleh siapa ya? Dua orang profesor, Profesor Dr. Muhammad Nasir Omar dan Profesor Dr. Madiar Dr. Ibrahim Abu Bakar tentang orang Melayu di Liverpool yang semakin dilupakan. So ini adalah kajian tentang etnografi tentang orang Melayu yang berada di Liverpool. Kajian ini dilakukan di Brighton. Dia tengok dia melihat kepada macam mana kehidupan survival mereka kerana pada awalnya, pada tahun awal mereka pergi ramai-ramai, ada 60 keluarga, sekarang tinggal dalam 20 keluarga lebih saja. So these people are looking at the survival orang-orang Melayu di sana. Itu etnografi. Okey, kalau kajian kes ni Stake selalu guna, Yin adalah dua penulis ni memang sangat terkenal untuk case study sebenarnya. Dia orang merujuk kepada memilih satu atau lebih kejadian atau gejala sosial untuk dikaji dengan menerapkan pelbagai rangkaian metod pengkajian. So apa yang berlaku ialah kita pilih satu kes, kita tengok kes tersebut. Contoh macam saya nak tengok penerapan amalan pendidikan keusahawanan dalam sekolah rendah. So itu adalah kes saya. So, apa yang saya buat ialah saya menggunakan berbagai metod untuk mendapatkan dapatan. Tapi kesnya penerapan penerapan elemen tadi keusahawanan tu dalam sekolah rendah. So kajian kes. So kes ni pun kita ambil satu kes tu pun dia ada macam-macam ya. Kalau ikut Robert Yin dia ada beberapa jenis kes. Ada yang straightforward, ada yang berangkai-rangkai, ada beberapa. So kita tak ceritalah lebih lanjut. InsyaAllah kalau ada peluang kita akan cerita kajian kes tu nanti dengan lebih mendalam. Yang tu dia perlu satu lagi cerita kerana sangat mendalam kajian kes ni. Okay, and then phenomenology, fenomena. Mo Leong kata, pengkaji dalam pandangan fenomenologis berusaha memahami erti peristiwa dan kaitan-kaitan terhadap orang-orang yang berada dalam situasi-situasi tertentu. Ahli fenomenologi berusaha untuk memahami fenomena yang melingkupi subjek yang diamati sehingga mengerti apa yang maksudnya apa yang diorang faham benda itu sehingga mereka boleh ceritakan kejadian itu. So menariknya ketika saya mencari contoh ni, saya terjumpa kajian analisis fenomenologi khalayak sinema Tamil Malaysia dan penulisnya ialah Badrul Rizwan Abdul Hassan daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. So beliau mengkaji tentang minat, sikap dan minat orang yang menonton filem Tamil kat Malaysia ni sebenarnya. So dia tengok tentang fenomena tersebut kerana satu filem ni dia jadi boom. So kenapa orang boom cerita tu? So he go and do research on that actually. Okay. And then grounded theory. Yang ni adalah satu kajian bawah kualitatif yang sangat besar.
Dia seperti kita baca sikit kaedah umum dia, kaedah yang bukan bersifat deskriptif yang digunakan untuk menentukan teori atau konsep mengenai fenomena gelagat manusia. Dia menyelesaikan masalah apakah yang berlaku dalam fenomena ini, apa masalah yang dihadapi oleh orang dalam fenomena ini, apa yang mereka lakukan untuk menyelesaikan masalah. So dalam grounded teori ni, kita punya interview semua tu kita tak rakam, kita cuma duduk di situ, kita tengok, kita lihat, and then kita tafsirkan dia dengan menentukan kod-kod dan memberi makna kepada keadaan tersebut. Dan dianalisis dan menulis laporan. Semua yang didengar dan diperhatikan adalah data yang perlu dianalisis. That's why orang kata grounded theory ni memakan masa yang lama kerana we have to sit in that place and then kita jadi sebahagian dari mereka, kita tengok, kita observe, kita pelajari tentang tu dan menulis perkara tu. So kalaulah kata kita nak mengkaji tentang satu perkara, kata kita nak tengok tentang budaya sesuatu kaum, takkanlah dengan sehari, seminggu, sebulan kita dah dapat mengenali. Because selalunya macam kita juga kan, kalau kita pergi, kita tak open sangat dengan orang yang baru. Kita akan mengambil masa sebelum kita open up diri kita, macam kita relax dengan orang tersebut selepas beberapa lama mengenali. So grounded theory ni selalunya lamalah dia punya period of research. And then contoh dia, so sebelum tu saya cakap dia induktif ya, meaning that theories are derived from data rather than be preconceived. Kita tak ada apa-apa idea, kita pergi, kita tak ada apa-apa yang hipotesis ke apa, kita pergi, kita duduk, kita dapatkan data dan kita generalize after that. Okay, researcher want to look into how people develop relationship. Okay, contoh dia kata macam mana kita nak tengok orang nak develop relationship. Takkanlah kita hanya bercakap, tanya-tanya sehari dua and then habis. No, jika sehari dua bertanya, belum tentu orang nak cakap yang betul. Duduk lama, berkawan lama, pergi minum, pergi makan selalu, jumpa selalu, bersembang selalu, baru kita akan tunjuk kita punya true colours sebenarnya. Okay, instrumen kualitatif. Yang ni memang very basic. Temu bual, one-to-one interview, pemerhatian, and then kita ada analisis dokumen, kita ada focus group technique discussion. Kadang-kadang orang panggil focus group discussion, sorry ya, teknik tu tak ada. Dia focus group teknik atau focus group discussion selalu orang panggil. And then nominal group teknik. Okay, kita tengok kaedah dia. Kalau pemerhatian, kita mesti ada nota lapangan, kita mesti ada borang catatan pemerhatian, senarai semak pemerhatian dan rakaman video. Ini untuk memudahkan kita. So daripada empat ni baru kita buat transkripsi. Kalau kita buat pula, kita kena ada audio, alat perakan suara, protokol temu bual dan borang catatan. Memang kita boleh mencatat. Kalau tak guna perakam suara masih boleh mengambil, tetapi kita akan hilang fokus kepada apa yang kita nak dapat, yang kita sembangkan daripada orang yang kita temu bual tersebut. Dan kalau kajian dokumen, selalunya kita ada nota lapangan dan senarai semak lah nak tengok dokumen tersebut. Okey, so far saya rasa harap okey lah kot dah. Okey, pemerhatian. Tu nampak mata yang memerhati tu kan. Kita tengok pemerhatian. Okey, kaedah ni sebenarnya satu kaedah penyelidikan yang merupakan alternatif yang ada dalam mengumpul maklumat atau pengumpulan data selain soal selidik dan temu duga. Kalau melalui pemerhatian ni kita dapat mengamati sesuatu tingkah laku subjek berpandukan pemboleh ubah yang telah dikenal pasti. Contoh kalau kita buat macam pemerhatian dalam kelas. Kita pergi, kita pasang kita punya video recorder, kita tengok pengajaran. So kita tak campur dalam pengajaran tu, kita hanya memerhati. Tapi sambil memerhati tu kita akan ada borang catatan kita. Kita nak tengok apa yang kita macam, and anything that we found we write in our borang catatan. And kalau kata kita jumpa, kita ada senarai semak kan, kita tengok, okay, ada tak cikgu ni buat set induksi? Ada. Ada tak cikgu ni buat langkah-langkah? Ada. Itu kita punya senarai semak. Senarai semak kita ni nak tak nak kena berpandukan balik kepada kita punya research objektif sebenarnya. Okey Dan, ni contoh senarai kan, senarai semak. Okey, minat, kesungguhan, ada tak? Ada. Buat tik lah. Kalau melibatkan secara aktif, ya. Gembira menghasilkan karya, oh tidak. Kemahiran penghasilan, kita tengoklah inilah senarai semak. Okey, kita dalam kita pergi tu ada 3 benda kita dapat tengok. Satu, video tu memang rakam. Satu, kita ada senarai semak, satu catatan. Kalau kita temis salah satu, kita boleh
tengok balik video. Tapi kena berjaga-jaga juga ya, provided kita kena tengok video kita tu on ke tidak. Kerana ada pernah kes habis semua rupanya video tu tak di on. So hanya boleh tengok pada catatan je lah kan. Because kalau kita nak minta cikgu tu untuk kita observe dia balik, mungkin dia tak selesa. Okay. Okay, ini instrumen pemerhatian, nota. Okay, tempat, masa, catatan. Kita catatlah apa-apa yang kita rasa macam something that menarikkan hati kita ke, atau kita tertarik, kita rasa penting untuk kita catat. Okay. Ini dia punya pemerhatian dah. Orang akan tanya, sempat ke? Yang ni satu soalan. Saya pernah membuat pemerhatian, kadang-kadang kita akan termiss. Because tak sempat ya kita nak catat, senang semak nak tengok, borang catatan lagi. Tapi kita harus make sure kita punya video tu on, supaya kita boleh patah balik untuk lihat video tu. Kerana yang tu dia akan rakam daripada awal sehingga akhir. And normally video never miss anything unless tak dirakam atau habis bateri. Okay, ni temu bual. Okay, yang ni selalu scary part. Banyak orang, banyak respondents, participant dalam kita punya research ni, dia sangat macam reluctant untuk ditemu bual. Tapi kalau temu bual sekalipun, dia akan bersyarat. Tapi kita sebagai orang yang menemu bual, kita akan ada bagi tahu dia kita ada apa yang dipanggil tu macam privacy tu kan. Apa saja yang temu bual yang dibuat ni orang lain tak akan tahu. Kita akan ada semua tu, protokol dia semua lah. Okay, contoh protokol ni, takkanlah kita nak pergi temu bual, kita nak pergi interview tanpa ada apa-apa. At least kurang-kurangnya kita ada idea apa yang kita nak tanya. Kita derive from kita punya research question. Ini bukan tema, tetapi ini adalah apa soalan-soalan yang kita nak tanya yang menjurus kepada mencari jawapan research question kita. So contoh dalam ni dia kata, bagaimana kerjaya seorang guru? Dia pun cakaplah macam mana. Okay. Keistimewaan kualitatif ni, bila interview kita prompt, kita macam rasa dia cakap sesuatu yang penting dan kita nak mendalami lagi topik yang dia cakap tu, kita tanya. Kita tanya dan tanya. So kadang-kadang nak tunggu dia cerita, mungkin dia tak bercerita. Tapi bila kita tanya tu, terkeluar jawapan, dan itulah yang sebenarnya yang nak kita lihat. Okay. So meaning kita kena ada protokol lah, panduan kita untuk menemubual guru atau responden tu. And then ni selepas tu kita transcribe dia, kita buat macam ni. Kalau tidak, ini untuk memudahkan kita ya. Kenapa kita ada 1, 2, 3, 4 sampai ke belas tu, ia adalah untuk memudahkan kita bila kita nak cari. Kita kata, okey, tengok lajur 5 ataupun lajur 8. Isi tu ada pada lajur 8. Dan kita nampak sebenarnya. Okey. Ini transkripsi dia. Jadi masa kita nak tengoklah kan, guru tu cakap apa, murid tu cakap apa benda macam tu lah. Okay, harap tak laju sangat kot. Okey, yang ni focus group discussion. Kalau tengok pun kita dah tahu dia adalah satu group discussion. Okey, kalau mengikut definisi dia, Morgan mendefinisikan focus group discussion sebagai teknik kajian yang menggunakan interaksi kumpulan sebagai instrumen untuk menyetik data. Berg pula FGD ni sebagai kaedah terbubuat untuk kumpulan kecil. Ia adalah satu teknik kajian kualitatif dan dipanggil fokus kerana bentuk persoalan yang dikemukakan. Lepas tu ada lagi yang mengatakan dia menggunakan FGD ni kita dapat kajian yang lebih tepat dan bermutu. Okey. Kita boleh interview orang. Katakan kita nak tanya 5 benda soalan yang sama kepada 5 orang yang berbeza. Instead of kita habiskan masa untuk satu setiap orang, why not kita buat focus group dan kita lontarkan soalan yang sama kepada ke semua 5 itu dalam satu yang masa. Okey. Itu kita focus group. The method aims to obtain data from a purposely selected group of individual rather than from a statistically representative sample of a broader population. So kita mengecilkan of all the people, kita ambil orang tu kerana kita tahu inilah orang-orang yang nak menjawab research question kita letakkan dalam satu group dan kita membuat focus group discussion. Akan ada moderator dan akan ada soalan-soalan yang diberikan. Okey, ini adalah macam mana focus group discussion.
kita akan ada focus group, and then kita ada analysis dia, merging analysis, and then validation of finding with participant. So moderator akan bagi soalan. Lepas tu kita akan ada macam soalan jawab. Tapi one thing that we have to bear in mind, dalam focus group discussion ni tak ada betul dan salah. Moderator tak boleh cakap, oh sorry, this is not a very good idea, cannot. Dia kena terima je semua sebenarnya. Lepas tu nanti kita akan analyse benda tu dan kita validate findings mereka. Okay, contoh kan macam ni, research question. Yang ni cara dia lah. For day 1, what challenge should they in day 1? Dia pun bagi tahulah feedback from participant. Kita tulis yang tu. Itulah cara kita menganalisis dia dah. Okay. Yang nominal group teknik ni pun sama juga. Kalau kita tengok kan, kita nampak group, kita ada moderator. Maknanya dia sama seperti focus group discussion juga. Dia kena ada moderator. Dia adalah satu proses perbincangan kumpulan yang kecil secara bersemuka, and then kebaikan dia merupakan satu pendekatan penyelesaian masalah konstruktif dan berstruktur. Teknik ini memerlukan setiap ahli kumpulan menjana dalam struktur idea masing-masing dan menilai item yang diberikan, membolehkan penyertaan semua ahli kumpulan, mengelakkan pengaruh individu yang menonjol dari mendominasi perbincangan, dan mengurangkan tekanan individu untuk mengikut pandangan kumpulan. Okay, mesti akan tertanya saya kan, apa perbezaan focus group discussion dengan non-NGT? Kalau dalam focus group tu kita discuss, entah kita analyse tu kita dapat dapatan dia. Tapi dalam NGT ni dia ada keistimewaan, kita ranking dia. Kita prioritize dan kita ranking kita punya dapatan tadi. Okay? Kita tengok. Macam kan, kita assemble team, kita open the session, kita brainstorm, kita present and record idea, clarify and prioritize idea. Kita ada session di mana kita merankingkan sebenarnya jawapan tu, lepas tu kita tengok sesuai atau tidak. This is how the analysis. Okay, nampak tak? Dia ada jumlah skor peserta, peratus skor dan status penilaian. Sesuai atau tidak? Maknanya dia sesuai. Okay. Kalau tak sesuai, kita kata tak sesuai lah. Okay. Dalam kualitatif ni, kita akan bercakap tentang triangulation. Orang selalu cakap triangulation kan. Apa itu triangulation? Yang ni memang sangat penting lah dalam kualitatif sebenarnya ya. Okay. Triangulation, dalam English pula dia campur sikit. Since 1970s, triangulation has become widely accepted as a way to improve the analysis and interpretation of findings from various types of studies. More specifically, triangulation has proved to be an effective tool for reviewing and corroborating findings in the surveys, assessment, appraisal that are essential part of effective monitoring and evaluation. Okay, dia sebenarnya nak buat kesahan je triangulation ni. Kita dalam kualitatif kita tak ada macam kalau dalam kuantitatif kan dia ada, kita ada kesahan, reliability semua tu. Kita tak boleh tengok semua tu dalam kualitatif. So apa yang boleh kita buat ialah kita triangulate. Kita melihat, nampak kan macam triangulation tu kan triangle di situ kan. Kita melihat kepada beberapa method ke data ke, dia ada 4 cara untuk triangulate. So untuk mengesahkan kajian kita ni maknanya betul lah. Because saya bagi contoh, kalau kata kita buat pemerhatian, kita buat interview dan kita interview cikgu dan kita interview guru besar. Dan kita tengok analisis dokumen part tu ya. Kita perhati cikgu tu dalam kelas, kita nak buat, kita nak tengok cara dia mengajar. Oh nampak hebat. Because cikgu ni menggunakan semualah. Dia ada dia punya set induksi, ada langkah-langkah, ada penutup, ada BBM, everything, and it looks good actually. Lepas tu kita buat interview pula dengan dia. Dia pun cakap, oh saya memang selalu melakukan ini. Saya memang macam ini, cara saya mengajar semua. Okay, kita dah ada 2 ya. Yang bila kita cakap dengan guru besar cakap benda perkara yang berbeza. Tak adalah cikgu ni hari ni je nampak semangat. Selalu dia tak semangat pun. Biasa-biasa sahaja. See? Lepas tu kita tengok pula analisis dokumen, buku-buku yang dia marking semua. Tengok dia tak mark buku dia. So, di situlah kita triangulate. Rupanya cikgu ni, hari ni lah dia dengan penuh semangat mengajar. Selama ni tak ada sangat kata dia pengetua dia. Tapi bila kita tengok pula dokumen dia, katalah buku-buku dia, dia tak pernah cek. Dia cek setahun, sebulan sekali, bola satu. Tak ada betulkan pun budak punya kerja. So di situ kita nampak ada sedikit macam
tak samalah data yang kita dapat tu, tak berbezalah pendapat dalam data tu nah. Okey, macam mana nak triangulate? Kita ada 4 cara. Data triangulation, ini maknanya kita menggunakan data. Kita the findings can corroborated and any weaknesses in the data can be compensated for the strength or other data, thereby increasing the validity and reliability of the result. So kita tengok data. Mungkin kita ada data, kita kata kita nak tengok data Ponteng kan, Ponteng pelajar. Pelajar ni kenapa dia suka Ponteng? So kita tengoklah, kita dapati bahawa budak dalam 10 orang kita punya participant ni, semuanya dia 8 orang memang kaki Ponteng, 2 tidak. Itu data yang kita dapat. Tetapi kita tengok pula data daripada kita punya interview dengan cikgu. Kita dapati memang, oh sebenarnya 10-10 kaki Ponteng sebenarnya cikgu dia kata. So kita triangulate data tu. Kita tak boleh nak kata betul dan salah pada participant yang menjawab tu ya. Tapi apa yang dia dapat, kita jadikan dia data, kita triangulate dengan data yang lain. Okay, and then method triangulation. Yang ini kita menggunakan methods. Kita ada macam-macam methods kan. So kita triangulate between the methods. Contoh macam tadi kita tengok pemerhatian dengan interview. Kita triangulate between that. Apa dapatan di sini, apa yang di sana. Okay. And then investigator triangulation. The use of more than one investigator, interview, observer. Yang ni adalah bila more than one person terlibat sebagai orang yang membuat kajian tersebut, yang investigate, yang macam temu ramah tu kan. So ada, kita tengok melalui dapatan-dapatan, kita sembang dengan semua yang researcher ni, kita boleh nampak satu triangulation sebenarnya. And then another one, the last one ialah theory triangulation. Kita gunakan multiple theories bila kita examining the situation. Masa kita tengok situasi tu, kita menggunakan beberapa teori. Okay. Okay, so far so clear kot saya rasa dah. Cakap macam laju juga. Okay, so kita dah pergi kepada analisis data. Tadi tu sebenarnya yang saya cerita tu semua basic-basic. Setiap apa yang saya cerita tu, kalau kita go deeper, 45 minutes won't be enough. Ya dah tadi ya. So dia akan lebih banyak. So apa yang saya cerita ni hanyalah satu pencerahan asas sahaja tentang kualitatif. Supaya mana-mana yang berminat tu bolehlah mendalami ilmu kualitatif ni. Okey, analisis data kan. Analisis data dalam kualitatif ni lah yang agak memenatkan sedikit. Kalau tanya saya macam mana ya, kalau kualitatif, kuantitatif, nak buat soalan tu yang macam penat kan, kita nak set question, ada double barrel lah, apalah semua kita kena set, and then kita kena run, kenapa, baru kita dapat analisis, and then senang ni kita nak buat analisis tu, kita analisis data. Tapi kualitatif tidak. Nak set question tu mudah. Question interview tu 100 pun kita boleh set. But to analyze data yang kita dapat dari interview tu, daripada pemerhatian kita, daripada analisis dokumen kita, itu yang sangat susah sebenarnya. Okay? Agak berat lah untuk orang-orang kualitatif, kalau kualitatif lah saya rasa. But then, the beauty of it lies in the data analyzation sebenarnya. Okay, saya rasa ada audience kot dalam ni ya, saya nak tanya. Kalau tengok gambar ni kan, ada road, ada hijau, ada pokok. Apa yang jadi fokus utama sebenarnya? Okey, apa yang menjadi fokus kan? Bila kita lihat, saya melihat dia, kalau saya mungkin saya pandang jalan raya. Itu fokus utama. Ada participant, ada orang yang akan melihat pokok tu sebagai fokus dia yang utama. Ada yang akan melihat hijau sebenarnya fokus utama. Ada yang akan melihat batang-batang pokok yang unik tu sebagai fokus utama dia. Ada yang akan melihat lain putih di tengah-tengah tar tu sebagai fokus utama dia. So, sebelum saya buat kesimpulan, kita tengok gambar kedua dulu. Tengok gambar ni pula. Kita tengok gambar ni, apa perasaan kita? Okey. Macam-macam perasaan ada kan? Mungkin ada yang mengatakan dia tengok ombak ni, dia rasa macam keserabutan. Tapi ada yang tengok cantik sebenarnya, because bila ombak tu memukul batu tu, dia bila pancar air tu dia nampak cantik. Ada orang yang suka dengar bunyi ombak, dia rasa tenang dengar. Ada yang rasa risau, macam-macam perasaan sebenarnya. So, apa yang saya nak cakap ialah dua gambar ni bila kita analisis dia, dia ada macam-macam cara untuk melihat.
Kalau saya menganalisis kajian yang sama, takkan sama dengan cara Dr. Hadi ataupun rakan-rakan lain menganalisis kajian tersebut, data tersebut. So, kita kena bear dalam kita punya mind that orang yang investigate ni dia melihat perkara ini, melihat data yang dapat tu dengan pelbagai cara, dengan cara dia tersendiri. So, that is why kualitatif ni dalam menganalisis dia tak ada cara yang tepat. Tak ada satu orang pun yang berani mengatakan ia adalah cara yang tepat. Brightman kata kualitatif data ni boleh di-analyze dengan pelbagai cara sebenarnya. Okay? Mengikut tujuan kita. Tapi kita apa pun kena go back to our research question sebenarnya. Okay. Apa approaches dalam analisis ni? Kalau untuk kualitatif kita ada deductive approach dan inductive approach. Okey, kalau deductive approach, maknanya kita dah ada teori dah, kita dah baca about a lot of theories and then kita faham tentang teori tersebut dan kita come up with our research question, kita ada perkara-perkara yang kita nak tanya pada kita punya participant, kita pun jumpa, kita interview, buat pemerhatian semua. Dapat data, kita membuat confirmation about the theory that we have read. Contoh, kita baca tentang, tak perasan pula ada chat tadi, ada yang mengatakan, Dr. Hadi kata takut, Puan Suraya kata rasa cemas kerana ombak agak besar. Sorry ya, saya tak perasan tadi, because saya tak buka ruang chat lah, sorry. Okay, so daripada balik pada teori deductive approach, kita dah baca, kita buat confirmation. So apakah dapatan yang kita dapati ini sama tak dengan teori yang selama ni orang katakan? Sama tak dengan kajian-kajian lampau yang kawan-kawan kita buat, yang dilakukan oleh pengkaji-pengkaji awal? Kadang kita dapat yang sama, kadang kita tak dapat yang sama. Kenapa dia berbeza? Kerana kita tak boleh nak generalize dalam kualitatif ni. Kadang kita ada macam dia punya kita punya participant tu berbeza, kita punya keadaan, climate, kita punya geografi berbeza, so boleh membuatkan mungkin dapatan dia berbeza nah. Okay, and then inductive approach ni maknanya kita tak ada apa-apa structure pun sebenarnya, kita tak ada cuma mungkin ada research question nak menentukan tujuan kajian kita, dan kita pergi, kita alami, kita duduk bersama, kita cari data, kita kumpul maklumat semua. Daripada semua data yang kita dapat tu, kita baca and go through again and again sehingga kita mendapat satu teori ataupun kita dapat satu generalization tentang apa yang berlaku sebenarnya dalam keadaan tu. Okay? Kita tengok yang ni. Kalau kita tengok V ni, deductive versus inductive, saya rasa ini lebih faham. Daripada teori, kita ada hypothesis, observation and confirmation. Sebenarnya hypothesis itu bukanlah macam hypothesis yang kita ada dalam kualitatif. Kita buat satu andaian daripada teori ni, dari situ kita membuat observation kita dan kita confirmkan apa yang berlaku sebenarnya. Tetapi bagi induktif pula, dia terbalik. Kita observe dulu, lepas tu kita tengok pattern dia, and then kita punya hypothesis and kita berarah kepada kita generate a teori ataupun dapatan kita sendiri. Okey, dalam data analisis, dalam kualitatif ni, ini saya ambil daripada Creswell ya. Kalau tanya saya ada beberapa orang yang saya suka nak baca buku kualitatif, salah satu adanya Creswell lah. Kerana Creswell ni, dia mudah difahami dan buku dia pun banyak sebenarnya tentang kualitatif tadi ni. Okay, validating the accuracy of the information. Kita ada raw data, transkrip kita, field notes, images, video, semua tu kita ada. And then kita organize dan prepare data for analysis. Kita ulang berkali-kali ya, selalunya proses ni adalah kita organize betul-betul, lepas tu kita read all the true data. Reading ni, sekali read takkan faham. Because kadang-kadang data ni kalau lagi baca, dia akan memberi lagi banyak idea dan kita melihat dia pun pada pandangan berbeza. Dan kita kena compare ya, macam kata kita ada data interview, kita ada buat catatan kan. Mungkin cikgu tu kata, saya setuju je lah dengan perubahan yang dilakukan oleh kerajaan tentang subjek ni. Cikgu tu cakap. Tapi sebenarnya bila kita buat catatan tu, kita ada cakap cikgu ni dalam keadaan cemas. So,
tidak bersungguh-sungguh ataupun rasa tertekan. So mungkin dia nak cakap lain, dia ada benda lain dalam hati dia, tapi itu yang dia nak cakap. Dia terpaksa bagi tahu macam itulah kerana takut kan. Kes saya sendiri ada cikgu-cikgu yang tak nak berterus terang. Sehinggalah kita kena relaxkan dia, kita cakap tak apa, saya tak akan cakap nama, saya tak akan sekolah, kawasan pun saya tak cerita, saya katakan. Nama lepas tu barulah dia ada kepercayaan nak cerita yang benda yang betul pada kita. Kalau tak dia akan cakap jawapan selamat lah, jawapan yang menyelamatkan diri dia sendiri. Kerana kadang-kadang bila terutama kalau kita cakap pasal dasar kalau kita cakap tentang dasar ni, kadang-kadang orang macam tak berani nak menyuarakan pendapat kerana takut nanti kan jadi perkara-perkara yang tak diduga. So people always play safe dalam cerita tentang dasar. Okay, dah kita baca data tu, so kita pilihlah kita nak coding tu cara apa. Kalau kita nak buat manual, kalau seorang mungkinlah boleh manual kan. Kalau 10 orang, 8 orang, pening kalau kita buat manual. So kita guna NVivo ataupun Atlas TI. So semua software ni dia tidak menganalisiskan untuk kita, tidak sekali-kali. Dia cuma memudahkan untuk meletakkan maklumat itu supaya mudah untuk kita capai. Kita yang buat analisis itu sendiri sebenarnya. Okay, and then bila dah coding kita buat themes, and then kita buat sama ada dia themes ke description ke, kita tengok, and then kita tengok gabungan dia, dan last sekali baru kita interpret dia. Kita sebenarnya interpret lah the meaning of the themes. Masa tu baru kita akhirnya dapat tema sebenarnya. Okay, kita tengok selalunya. Tinggal satu lagi. Data analisis ni ada dua selalunya. Analisis kandungan dan analisis tematik. Untuk orang-orang yang buat kualitatif, biasa bila cakap thematic analysis dia dah faham dah. Maknanya kita mencari tema dalam dapatan kita. Okay, tengok analisis kandungan. Ini lebih kepada teknik analisis data yang digunakan untuk membantu penyelidik mengenal pasti data penting dari pengkalan data yang datang dalam pelbagai bentuk. Tujuan dia adalah untuk menganalisis kandungan setiap item data, dan kebanyakan analisis kandungan penyelidik menggunakan sistem perkodan untuk mengenal pasti dan mengkategorikan pelbagai item data. Apabila analisis kandungan digunakan untuk analisis kuantitatif, ia boleh digunakan untuk mengenal pasti kekerapan data juga. So kita analisis biasa dia sebenarnya. Macam berapa banyak buku ke, cikgu ke apa, kita analisis kandungan dia. Tetapi berbeza dengan analisis tematik. Kalau analisis tematik, kita ambil data tu, kita akan baca berulang-ulang dengan niat mencari torak, tema, subtema yang muncul dan yang lain-lain. Ini membolehkan penyelidik mengkategorikan data di bawah seksyen yang berlainan. Selalunya, bila kita baca kan, contoh kita baca tentang latihan yang dialami oleh guru-guru ni kan, yang cikgu-cikgu pergi sebelum sesuatu subjek diperkenalkan ke apa kan, ada latihan. So katalah kita pergi interview cikgu tentang latihan yang mereka hadapi ni, yang mereka pergi ni, kita tanya macam-macam soalan dan macam-macam jawapan akan ada, but we need to read that over and over again, because kadang-kadang kita pertama kali baca, jujurnya kita takkan nampak. Baca kali kedua pun kadang-kadang tak nampak. Tapi bila kita baca 2-3 kali, dan baca respon partisipan yang lain, baca-baca mungkin, dan kita nampak satu corak sebenarnya. These people are talking about the same thing or not. Kadang-kadang dia akan cakap perkara yang sama. Okay, macam apa yang saya dapat dulu, setiap cikgu mostly akan cakap, sebenarnya latihan tu tidak mencukupi. Dia ada menerima latihan, tapi dia rasa latihan yang diterima tu tidak cukup, menyebabkan dia tak mampu nak mengajar dan menekankan elemen pendidikan keusahawanan dalam pengajaran. So, nampak di situ itulah tema yang muncul. Cerita tentang latihan, tema yang muncul adalah most of the respondents are saying that the training is not enough. Itulah tema dia sebenarnya. Okay. Tema ni pula penting untuk highlight tema utama yang digunakan untuk analisis dan subtema. Sekiranya tema dibiarkan tanpa dikaitkan dengan satu sama lain, ianya sukar untuk buat struktur akhir dan memahami penyelidikan. Antara kelebihan menggunakan analisis tematik ialah data terkumpul selalunya adalah data yang kaya yang telah dikumpulkan oleh penyelidik. Okey, kualitatif ni satu duty dia lagi satu kan saya kata tentang analisis sebenarnya. Kadang-kadang kita tak niat pun nak tahu tentang perkara tu. Tapi dalam kita bersembang, kita bercerita, kita bertanya, kita prompt questions, kita akan dapat dapatan-dapatan yang
Bak kata orang-orang unsunkerable. Kita tak tahu, kita tak boleh guess. Kita tak terfikir pun ke arah itu sebenarnya. Oh, rupanya perkara ini ada di dalam data kita sebenarnya. Jadi itu adalah perkara yang, itulah kecantikan kualitatif sebenarnya. Bila kita lebih banyak bertanya, lebih banyak kita dapat sebenarnya. Okey, ini pengurusan data. Penggunaan kaedah tematik, sebenarnya kita ada soalan kajian, kita ada skop, baru kita jumpa tema. Kita tak sembrono pergi tanpa tahu kita punya soalan kajian dan juga kita punya skop ya, apa yang kita nak tengok. Tapi skop dia bukan tema. Daripada apa skop yang kita tanya, tema keluar daripada skop tersebut. Okey? Okey. Yang ni penulisan laporan kualitatif. Macam mana nak tulis ya? Tulislah macam mana nak tulis pun, kerana tidak ada satu cara laporan kualitatif yang patut diikuti. Cuma kalau kita buat tesis, kita ikutlah cara penulisan tesis kualitatif. Tapi kalau kita nak buat laporan, kita buatlah macam mana pun. Kita ada 4 gaya penulisan lah. Okay, kita tengok gaya penulisan yang pertama ialah gaya naratif. Yang ni melaporkan hasil kajian dengan bercerita. Dia menceritakan. Gaya penulisan dia adalah gaya penulisan penceritaan. So dia lebih banyak bercerita. Kalau kita baca macam katalah kita buat kaitan sejarah lah selalu ni kan, kalau kita bibliografi seseorang atau sejarah seseorang, kita nampak dia bercerita kan. Dia tidak mengatakan lebih kepada macam penulisan tesis, dia berbeza. Dia lebih kepada penceritaan. Dan gaya portrayal. Untuk menghuraikan data untuk membuat gambaran, dia dalam bentuk profil, lukisan watak. Gaya ini merupakan alternatif kepada gaya naratif apabila data yang diperolehi tidak memadai untuk dipersembahkan dalam bentuk naratif. So dia lebih kita portray dia lah sebenarnya, tidaklah secara mendalam. Kalau naratif ni dia sampai ke penceritaan. So portrayal ni kita bercerita tetapi tidak sedalam naratif sebenarnya. Contoh yang baik adalah persembahan dalam filem dokumentari dengan watak, kejadian, latar belakang. Kita portraykan benda itu. And then, selamat tadi saya dah dengar dah VNet ya sebutan dia. Maafkan saya kalau salah sebutan VNet ni. Tapi saya rasa, saya cek tadi macam itulah bunyi dia. Okey, memberihalkan suatu siri kejadian yang boleh mewakili senario yang dikaji. Berbentuk penceritaan yang terhad dari segi tempoh cerita, latar cerita dan pemaparan. Beberapa episod penting, boleh mengandungi analisis penyelidik. Kalau dalam bahasa Inggeris lebih senang faham, a short piece of writing, music, acting that clearly express the typical characteristic of something or someone. Dia tidak panjang-panjang semua, tidak. Dia pendek tapi short and precise. Last sekali, gaya analisis. Yang ni sorry. Memecahkan keseluruhan data kepada bahagian-bahagian kecil dengan tujuan meneliti fungsi, sifat, hubung kait antara data, membahaskan dapatan penting secara eksplisit dengan sokongan. Yang ni memang gaya-gaya kita menulis kajian lah selalunya. Dia lebih jelas and then lebih detail sebenarnya daripada naratif ya. Dia tak bercerita. Dia menyatakan the explanatory tentang gaya penulisan ni. Okey. Dah pukul 4:05. Saya pun, kita tengok yang ni kan. Kita tengok gambar ni satu. Gambar ni kalau kita tengok, dia kata dalam ni, to summarize our qualitative study result, your product is like a rainbow of French squirrel followed by a small popping noise. Tengok. Yang bercakap tu dia bercakap macam tu, dan yang memerhati ni dia punya, macam saya cakap tadi lah. Bila kita tengok, kita melihat ni daripada pandangan yang berbeza. Kita mempunyai pengalaman kita yang berbeza, kita sendiri ada pengalaman dalam menghuraikan perkara-perkara ini. So, surely the way one person looking at another person's qualitative punya data would be very different. Saya sendiri pun ketika ditanya tentang masa Viva saya punya external examiner kata, okay, I would never thought, I would never write like this. I might have write in a different way. I never thought to like this, dia kata kan. So, tapi supervisor saya okay dengan cara penulisan kan tu. So, kita tak boleh nak bagi tahu. Tapi dia tak cakap saya salah. Dan saya pun tak boleh cakap dia salah. Because there's no right and wrong in writing and this qualitative research actually. Ya? Okay. Tadi saya jumpa satu gambar, sangat menarik. Ini menunjukkan perbezaan antara kuantitatif dan kualitatif. Banyaklah kan. Tapi
kalau kita tengok dalam brain orang kuantitatif, dia deduktif, dia objektif, dia dia boleh mengeneralisasikan dapatan dia, and then dia numbers. Tetapi dalam orang kualitatif, dia lebih kepada subjektif, induktif, cannot be generalized. Mungkin untuk sedikit puak itu saja dengan apa yang macam saya kan, saya boleh buat generalisasi dapatan saya dengan saya punya partisipan je lah. Saya tak boleh generalisekan, mengatakan negeri lain pun akan mendapat data yang begini. Tidak, tak mungkin. Okay, and then yang paling banyak words. Yang kau nampak kat sini numbers, yang sini words. Inilah perbezaan antara kuanti dan kualitatif. Okay, I think I have come to the end of the presentation. Saya nak ucap terima kasih banyak-banyak, dan kalau saya ada salah, saya minta maaf. Saya tidak menunjuk pandai, saya hanya berkongsi sahaja apa yang saya tahu, dan saya sangat percaya ramai rakan-rakan yang ada jauh lebih hebat kualitatif mereka. Cuma jika ada kesempatan kita share lah sama-sama lah. Okay, Dr. Hadi, with that I conclude and thank you very much. Baik, terima kasih Dr. Munirah atas perkongsian sebentar tadi. Ya, satu perkongsian yang jelas, ya, menarik, ya. Baik, saya percaya ada beberapa soalan lah yang ingin ditanya oleh audiens kita, ya. Jadi saya bukalah, ya, kepada apa nama ni, sesi Q&A, ya. Kalau ada soalan nak tanya, boleh tanya terus, ya, ataupun tulis pada ruangan chat ini, ya. Okey, ada satu lagi pengumuman, ya. Telah dikongsikan pada ruangan chat itu link, ya, link kehadiran untuk apa nama ni, kehadiran hari ini, ya. Bolehlah isi form itu, dan cara tak langsung nanti ECJ kehadiran akan di-generate lah berdasarkan maklumat yang diisi pada borang tersebut, ya. Baik, saya bukalah, ya, kepada sesi Q&A. Mungkin ada satu atau dua soalan, ya. Saya cubalah jawab mana yang mampu saya jawab. Kalau tak, saya serah pada Dr. Hadi semula. Ini banyak benda ni boleh dikongsi ni, saya simpan buku ni, ya. Ada soalan, ya, daripada audiens semua? Semua faham Dr. Hadi dengan jelas, insya-Allah. Ya. Nampak macam tak ada soalan, jelas, ya. Kalau tak ada, mungkin saya nak tanya kot, ya. Boleh je, insya-Allah, kalau saya cuba jawab. Untuk itulah, ya, mengisi ruang ini sementara menunggu kawan, ya. Tadi saya terdengar dalam analisis kualitatif tadi, ya, Dr. Munirah ada beritahu there is no right or wrong, ya. Jadi apakah panduan yang boleh dipegang oleh researcher semasa menganalisis data-data kualitatif itu? Okay. Thank you Dr. Hadi, ya. Saya pun masa mula-mula dengar kan, masa supervisor saya cakap mana ada cara yang betul sebenarnya. I cannot say this is the right way and this is the wrong way of doing it. Dan kalau kita baca pun, saya masa mula-mula saya baca tu, saya jumpa Bryman dalam buku dia yang 2008 ke berapa, dia kata macam tu dah, dia kata tak ada cara yang untuk menyatakan kualitatif ni betul atau salah sebenarnya kan. Apa yang boleh jadi panduan ialah cara. Okay, kita tadi tujuan kita menulis untuk apa Dr. Hadi? Kalau kita tujuan kita untuk menulis tesis dan kajian, kita buat research kan. So bentuk penulisan, bentuk kita punya qualitative research tu haruslah mengikut gaya penulisan yang analisis. Kerana tak sedaplah kalau kita membaca research paper tapi melakukan penceritaan di situ. Kita tak jumpalah method dia, kita tak jumpa dia punya analisis, dapatan dia semua kan. Tapi kalau kata kita melakukan, katalah saya berbesar hati nak tengok Dr. Hadi, saya mengkaji Dr. Hadi sebenarnya, takkanlah saya nak tulis sebagai cara research. Definitely tak akan memberi, tak seronoklah orang nak baca. So saya akan menulis cara penceritaan naratif. Saya akan bercerita tentang Dr. Hadi, asalnya, pencapaiannya, macam mana orangnya, kehidupannya. So kalau kita nak menulis tu seluruh kualitatif dia balik, kalau saya ditanya saya akan jawab
look back at your research question. What you want to do with your research question? What you want to achieve? Kalau yang you nak buat adalah research, so maka the whole lot daripada awal sehingga akhir tengok secara research. Kalau kita nak buat satu kajian fenomena, cara penulisan kita kena tengok fenomena. But masa saya buat research pun, saya punya supervisor, Dr. Gillian Hamden Thompson, now a professor, dia kata, go and read other people's work, Munirah. Then you know how to write. Itulah saya buat. So bila kita nak tengok, kita tengoklah hasil kerja orang lain dan kita akan nampak. So itulah guidance dan panduan yang saya rasa boleh kita ikutlah kalau kita menulis sebenarnya. Ada lagi soalan daripada audiens? Dia petang-petang tu mak tadi. Kita pun dah sampai 4 lebih dah ni ya. Sebenarnya saya nampak ada banyak perkara yang menarik tadi. Saya mungkin kita boleh bincang lagi lah ya, untuk nak jemput lagi Dr. Munirah, sebab saya nampak banyak tadi dia ada, sebab benda ni luas ya. Tadi cuma masa kita ni ada sejam je, jadi tak sempat nak kongsi dengan lebih mendalam ya. Nanti mungkin kita panggil lagi lah Dr. Munirah ni ya, untuk slot kajian kualitatif ya. Jadi sebelum mengakhiri sesi kita pada hari ini, saya nak bagi peluang lah pada Dr. Munirah untuk membuat rumusan ataupun ingin bagi cadangan nasihat ke lah ya, berkaitan dengan pendidikan kualitatif ni. Jadi minit 2 boleh itu saya serah pada Dr. Munirah ya. Kasih wrap up session lah ya. Nak kata nasihat tidaklah, saya pun ni dalam ikan bilis, tak sampai ikan bilis, anak ikan bilis dalam lautan tu sebenarnya. Ramai orang yang hebat-hebat. Tetapi kalau kita dengar kuali ni macam berat, pada siapa yang mendengar kualitatif ni macam berat dan membosankan, kerana dia baca menulis. Tetapi bila kita dah mula dengan kualitatif, kita akan rasa keseronokan dia sebenarnya, because kita mengkaji secara lebih mendalam. Lepas tu kita jumpa macam-macam dalam lautan tu sebenarnya. Ada macam-macam ikan dalam lautan tu. Jadi pada siapa yang berminat untuk kualitatif, bacalah dan mulakanlah. Memang nampak berat, pasal beratlah untuk interview semua kan. But then if you start, you'll enjoy qualitative as much as I do and other people do as well. Dan saya juga di kesempatan ni nak ucap terima kasih lah pada Dr. Hadi dan juga CDL team yang bagi saya peluang untuk sama-sama share. InsyaAllah kalau ada peluang kita pun boleh je share lagi benda-benda lain. Tapi memang luas, sangat luas sebenarnya insyaAllah. Jangan takutlah, maknanya ya, banyak perkara yang boleh dipelajari ya bila buat kualitatif data analisis tu saya cerita sikit je Dr. Hadi, kalau kita nak pergi tu dia tak cukup waktu nanti. Terima kasih sekali lagi pada Dr. Munirah binti Abdul Hamid atas perkongsian pada petang ini, dan bahan-bahan yang kita pembincangan pada petang ini sebenarnya dirakam ya dan akan dikongsikan pada laman web CDL ya. Jadi bagi mereka yang tidak berkesempatan, bolehlah merujuk ya apa yang dikongsikan petang ini di laman web CDL nanti ya. Baik, saya bagi pihak CDL pula ya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi lah ya pada Dr. Munirah ya atas kesediaan ya berkongsi-kongsi input pada petang ini ya. Jadi saya rasa setakat itu dulu untuk petang ini, kita tangguhkan dulu dan kita akan jumpa lagi ya CDL hands on online kluster IPG ini pada hari dan waktu yang sama pada minggu depan insyaAllah ya. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Thank you very much.